sejahtera. Pertamanya saya bersyukur dan gembira kerana berpeluang untuk mengadakan lawatan rasmi ke Vietnam ni setelah saya difahamkan setelah begitu lama tiada lawatan rasmi untuk mesyuarat bilateral di antara pemimpin kita dan pemimpin di Vietnam. Bagaimana yang kita tahu, Vietnam bukan hanya negara jiran yang penting kepada Malaysia, tapi kedua-duanya merupakan rakan akrab dalam keluarga ASEAN. Kunjungan saya ke Vietnam pastinya mampu merapatkan hubungan diplomatik negara dengan negara dan rakyat dengan rakyat. Sejurus selepas ketibaan pada petang 20 Mac, saya telah mengikut semua program lawatan yang telah diaturkan, dan antara program utama yang diaturkan adalah pada 20 Mac perjumpaan dengan syarikat pada setibanya di sini, iaitu 20 Mac, perjumpaan dengan syarikat-syarikat perniagaan utama di Vietnam ini, dan seterusnya sesi ramah mesra bersama dengan 100 keluarga Malaysia yang berada di Vietnam. Kita terpaksa menghadkan jumlah 100 kerana masih lagi kita menghormati SOP ya, untuk penjarakan sosial dan sebagainya. Walaupun di Vietnam ni tidak begitu strict dari segi SOP, terutamanya tentang penjarakan sosial dan sebagainya. Pada 21 Mac, saya mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri Vietnam, Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, dan juga di sebelah pagi dan sebelah petang pertemuan dengan Presiden Vietnam, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, pertemuan dengan Setiausaha Agung Parti Komunis Vietnam, Tuan Yang Terutama Nguyen Phu Trong, dan akhirnya pertemuan keempat pada hari yang sama ialah dengan Pengerusi National Assembly Vietnam, Tuan Yang Terutama Nguyen Dinh Huy. Semasa pertemuan dan perbincangan saya dengan para pemimpin Vietnam, jelas sekali mereka seperti Malaysia sangat komited untuk terus melaksanakan kerjasama yang terangkum dan komprehensif di bawah Plan Tindakan Pelaksanaan Perkongsian Strategik Malaysia-Vietnam ataupun POA 2021-2025. Pada tahun depan 2023, Malaysia dan Vietnam akan meraihkan Jubli Emas, iaitu ulang tahun ke-50 penubuhan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Dalam konteks ini, saya telah mencadangkan supaya kedua-dua negara menganjurkan program-program sesuai sebagai memperingati titik bersejarah ini. Saya turut mencadangkan pertukaran lawatan peringkat tertinggi sempena sambutan ulang tahun tersebut, dan ini akan dimulai dengan lawatan negara Presiden Vietnam Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc ke Malaysia dalam tahun ini juga. Dalam usaha untuk meningkatkan perkongsian strategik Malaysia-Vietnam, kita menggariskan pendekatan yang menyeluruh dalam hubungan di antara kedua-dua negara, baik di peringkat kerajaan maupun di peringkat masyarakat perniagaan dan juga hubungan rakyat dengan rakyat. Pendekatan dan cadangan ini kita telah pun bincang dan dipersetujui secara bersama. Mengenai kerjasama pasca pandemik COVID-19, seperti yang kita sedia maklum, Vietnam telah membuka sempadan antarabangsa mereka pada 15 Mac 2022. Seperti yang kita semua maklum juga, saya telah mengumumkan bahawa Malaysia
akan membuka sempadan antarabangsa pada 1 hari bulan April nanti. Justru kita telah membincangkan beberapa inisiatif kerjasama baru di samping meningkatkan kerjasama sedia ada ke tahap yang lebih tinggi. Pertamanya adalah mengenai pengiktirafan sijil vaksinasi secara timbal balas. Vietnam telah pun mengiktiraf sijil vaksinasi Malaysia sebelum ini, iaitu pada bulan Ogos 2021. Dan semalam saya menyatakan persetujuan Malaysia untuk mengiktiraf sijil vaksinasi Vietnam. Yang keduanya ialah untuk mengintegrasikan antara aplikasi yang ada di Malaysia, apps yang ada di Malaysia iaitu MySejahtera dengan PC COVID Vietnam. Ini apps di negara mereka. Jadi dengan integrasi kedua-dua apps ini akan mempermudahkan perjalanan, terutamanya yang melibatkan pintu masuk kedua-dua negara. Bermakna kalau rakyat Vietnam ke Kuala Lumpur, mereka boleh menggunakan apps mereka untuk memasuki negara kita, dan kita juga boleh menggunakan MySejahtera di Vietnam. Jadi kita kira ini akan mempermudahkan dan pastinya akan menggalakkan pelancongan kedua-dua negara. Kita juga membincangkan tentang isu perdagangan. Ya, kita bersetuju, pada dasarnya kita bersetuju untuk mempertingkatkan hubungan dagangan dua hala antara Malaysia dan Vietnam. Vietnam merupakan rakan dagangan keempat terbesar Malaysia dalam ASEAN dan ke-11 di peringkat global. Pada tahun 2021, perdagangan dua hala bernilai 16.7 bilion US dollar, dan ini merupakan peningkatan memberangsangkan sebanyak 41.6% berbanding tahun 2020. Sebelum ini, kedua-dua negara telah pun menetapkan sasaran nilai dagangan sebanyak 18 bilion US dollar pada tahun 2025. Memandangkan potensi yang besar dengan pelaburan dan dagangan antara Malaysia dan Vietnam ini, kami bersetuju untuk meningkatkan, untuk mengkaji semula sasaran 18 bilion tersebut, dan kedua-dua negara bersetuju supaya sasaran tersebut ditingkatkan jumlah dan sebagainya. InsyaAllah saya percaya BT selaku peneraju kepada dagangan dua hala ini akan berbincang dengan rakan sejawatnya dan akan menetapkan sasaran yang baru. Nanti kita akan umumkan kemudian. Sebenarnya sasaran itu kita pertimbangkan untuk mengubahnya melihat kepada nilai dagangan global Malaysia yang terus meningkat. Sebagai contoh, untuk tahun 2021, nilai dagangan kita berjumlah 2.1 trilion ringgit, lebih kurang 477 bilion US dollar. Manakala nilai dagangan global Vietnam juga meningkat hampir mencecah 650 bilion ringgit. Jadi melihatkan jumlah dagangan kedua negara ini, kita bersetuju bahawa 18 bilion US dollar itu terlalu rendah dan perlu dipertingkatkan lagi. Persefahaman antara saya dengan Perdana Menteri Vietnam, kita bersetuju mencapai persetujuan supaya mesyuarat JTC ataupun Jabatan Kuasa Perdagangan Bersama, Joint Trade Committee JTC keempat, perlu diadakan dengan segera, ya, kerana kedua-dua parti, kedua-dua pihak telah lama tidak mengadakan mesyuarat ini.
dan Vietnam menjadi tuan rumah kepada mesyuarat JTC ini, dan menjadi host kepada mesyuarat JTC, dan kita menawarkan bahawa Malaysia bersetuju untuk menjadi host jika Vietnam masih lagi belum bersedia. Jadi kita akan menjadi host, dan kita kalau boleh kita nak mengadakan mesyuarat JTC ini pada tahun ini juga. Dan alhamdulillah kita mendapat berita yang baik petang semalam sewaktu Datuk Seri Azmin berjumpa dengan Menteri Perdagangan Vietnam, dan mereka memerlukan segera membeli petroleum ataupun RON95 daripada kita. Dan saya juga, Datuk Seri Azmin, telah pun bercakap dengan Presiden Petronas. Saya sendiri menelpon Presiden Petronas tentang perkara ini, dan kita bersetuju di peringkat permulaan ini dengan segera untuk membekalkan 300,000 tok petroleum RON95 kepada Vietnam. 300,000 barrel kepada Vietnam, dan ini merupakan permulaan, dan jika diperlukan tambahan, insya-Allah kita akan terus mengadakan perbincangan dengan Vietnam, dan kita berharap bukan saja petroleum tetapi gas juga dapat dibeli oleh Vietnam melalui Petronas. Ini merupakan, saya kira merupakan kejayaan kita dari segi kehadiran kita ke Vietnam selama 2 hari. Mengenai pelaburan Malaysia di Vietnam bernilai 13 bilion US dollar, dan Malaysia merupakan pelabur asing ke-9 terbesar di peringkat global dan kedua di peringkat ASEAN. Saya mengambil peluang untuk menjemput pelabur-pelabur Vietnam untuk meningkatkan pelaburan di Malaysia. Antara bidang yang boleh diterokai termasuk pendigitalan, smart manufacturing dan keselamatan cyber. Malaysia telah pun mengadakan kolaborasi strategik di antara Institut Otomotif, Robotik dan IoT Malaysia. Malaysia Automotive, Robotic and Internet of Things Institute ataupun MARI, dan FPT Software Vietnam untuk membangunkan Center of Excellence for Future Industry bernilai hampir 100 juta ringgit dalam bidang otomotif, connected mobility, robotik, Internet of Things dan pendigitalan. Saya juga menyambut baik dan berterima kasih kepada FPT Software yang amat komited untuk melatih 1,000 tenaga kerja Malaysia dalam pembangunan dan kejuruteraan perisian bermula tahun ini di Kuala Lumpur dan Sabah. Vietnam telah menunjukkan minat untuk meningkatkan kerjasama dengan Malaysia dalam pembangunan industri halal mereka. Malaysia, saya semalam memberikan komitmen bahawa kita bersedia untuk menawarkan kepakaran dan khidmat nasihat kepada Vietnam, termasuk syarikat-syarikat Vietnam yang berminat, dan kerjasama ini telah pun bermula. Dalam hal ini, HDC telah pun ditugaskan untuk mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. HDC, Halal Development Corporation. Saya secara spesifik membangkitkan potensi kerjasama halal ini dan peluang membekalkan makanan halal, terutamanya semasa Vietnam menjadi tuan rumah untuk Scan-C pada bulan Mei nanti. Saya juga menyatakan kesediaan Malaysia menawarkan produk-produk perbankan Islam untuk mempromosi dan mengembangkan ekosistem industri halal di Vietnam. Satu lagi yang saya
bangkitkan adalah mengenai pencerobohan nelayan Vietnam di perairan Malaysia. Cerita ini cerita lama. Waktu saya menjadi Menteri Pertanian, saya pernah datang ke Vietnam ini juga membincangkan isu yang sama. Isu ini tidak pernah selesai dan isu ini membimbangkan nelayan-nelayan di Malaysia. Dan akhir-akhir ini bukan saja mereka menceroboh, tetapi tindakan agresif mereka yang provokatif terhadap penguatkuasa maritim Malaysia dan juga nelayan-nelayan Malaysia di dalam perairan kita sendiri. Jadi ini jika dibiarkan, ianya mungkin boleh mencetuskan isu yang lebih besar. Ia berkait rapat dengan isu dan aktiviti perikanan IUU, Illegal, Unregulated dan Unreported Fishing dalam perairan Malaysia. Aktiviti sedemikian bukan saja boleh menjejaskan mata pencarian nelayan kita, tetapi provokasi ini membimbangkan kita. Oleh itu, saya telah meminta Perdana Menteri Vietnam untuk mengambil tindakan konkret yang segera untuk menghentikan tindakan pencerobohan ini. Ya, saya harap Kerajaan Vietnam atas dasar persahabatan dengan kita mengambil tindakan segera, membuat intervensi segera supaya tindakan pencerobohan nelayan Vietnam ke perairan kita dapat diselesaikan. Kami juga membincangkan isu-isu serantau dan antarabangsa, antaranya adalah untuk dalam konteks ASEAN, untuk memastikan ASEAN unity, centrality dan credibility. Dan saya telah menggariskan beberapa keperluan untuk ASEAN mencapai dan mengukuhkan kesepakatan berhubung isu-isu dalaman ASEAN dan isu-isu antarabangsa. Dan kita bersetuju supaya suara ASEAN adalah satu, iaitu kita mesti mempunyai suatu suara di dalam setiap pandangan dan tindakan yang kita adakan. ASEAN perlu dilihat bersatu padu dan persatuan kita pastinya akan diiktiraf dan ASEAN akan dihormati. Suara ASEAN pasti didengari jika bertindak secara bersama. Dan kita semua bersetuju di dalam isu-isu antarabangsa sekalipun bahawa kita mesti bersuara sebagai satu suara ASEAN. Mengenai Laut Cina Selatan, Malaysia berpendirian tegas dalam perkara ini dan telah pun menyatakan saya menyatakan pendirian Malaysia kepada Perdana Menteri Vietnam bahawa Melaka, Laut Cina Selatan mesti kekal sebagai kawasan yang bebas, dan kita juga tidak bersetuju dengan tindakan provokasi daripada kuasa-kuasa besar di Laut Cina Selatan. Dan laluan perdagangan di Laut Cina Selatan mestilah laluan perdagangan yang bebas dan terbuka untuk semua pihak. Freedom of navigation di situ mesti dihormati. Seterusnya adalah mengenai isu Myanmar. Kedua pihak bersetuju isu Myanmar mesti diselesaikan oleh kerajaan Myanmar sendiri. Dan Malaysia dan Vietnam sepakat untuk terus menyokong pelaksanaan konsensus 5 perkara berkenaan dengan Myanmar. Dan kita juga menyokong utusan khas pengerusi ASEAN berkenaan dengan Myanmar yang sedang mengadakan lawatan pertama ke Vietnam mulai semalam. Rohingya, saya membangkitkan isu Rohingya. Isu Rohingya berlaku kerana keadaan keganasan yang berlaku di Rakhine State. Perkara ini boleh dihentikan jika keganasan di Rakhine State dapat dihentikan oleh pihak Myanmar.
Dan saya juga menekankan bahawa isu Rohingya bukan isu satu negara saja. Ketika ini Malaysia menerima 200,000 pelarian Rohingya, dan Malaysia tidak harus dipertanggungjawabkan sendiri, kerana isu Myanmar adalah isu yang perlu ditanggung bersama, bukan saja oleh ASEAN tetapi oleh negara-negara di seluruh dunia. Konflik Rusia dan Ukraine juga kita bincangkan, dan kita bersetuju sebagai negara ASEAN kita mesti kekal berkecuali dan tidak memihak kepada mana-mana negara di dalam isu ini. Walaupun Malaysia tegas, iaitu saya menyatakan bahawa Malaysia tidak akan berkompromi dari segi pencerobohan negara lain ke negara berdaulat yang lain. Jadi kita tidak akan menyokong pencerobohan seperti ini. Walaupun pendirian kita adalah kita tidak campur tangan dan kita berkecuali, dan kita mahu supaya isu yang berlaku di Ukraine dapat diselesaikan dengan cara diplomatik. Jadi kita, kalau boleh, isu ini perlu diselesaikan di meja rundingan. Dan satu lagi, dari segi sekatan ataupun sanction yang dilakukan terhadap Rusia, kita menyatakan pendirian bahawa kita tidak menyokong sekatan yang dilakukan secara bersendirian, secara unilateral. Kita hanya mengiktiraf sekatan jika ianya diputuskan oleh Security Council atau Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan saya percaya itu saja yang saya bincang. Perkara yang penting, perkara lain kita juga bersetuju untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan, di bidang pertanian, di dalam bidang pelancongan, sains teknologi dan perkara lain. Banyak lagi yang saya tak sebut ini juga kita bincangkan. Semalam terdapat 4 MOU, perjanjian memorandum persefahaman dan juga surat niat yang telah ditandatangani. Yang pertamanya MOU kerjasama dalam aktiviti perundangan. Yang kedua, MOU pengambilan, pengkajian dan repatriasi pekerja, iaitu sambungan daripada MOU yang telah tamat tempoh pada tahun 2020. Yang ketiga, surat niat berkenaan kerjasama dalam latihan diplomatik. Dan yang terakhir, yang keempat, perjanjian profesional antara Bernama dan Vietnam News Agency. Ini dari segi pertukaran berita-berita, infografik dan sebagainya. Jadi itu saja yang saya nak maklumkan, dan saya nak maklumkan, tegaskan di sini bahawa lawatan kali ini, lawatan saya ke Vietnam dianggap sebagai berjaya. Terima kasih. Okay. Alright. Ada apa soalan? Questions, please. Kalau di luar tajuk Vietnam, Luar tajuk apa benda? semalam YBKJ ada nyatakan yang SOP untuk orang yang COVID-19 boleh mengundi. Mengundi? Jadi adakah Mungkin pertimbangkan boleh mengundi ke PRU. PRU. Tanda awal PRU. Tak tahu lagi, kita tak tahu bila PRU, kita tak tahu bila PRK, kita tak tahu bila PRN, tak tahu apa bila lagi pelarian. Tunggulah sampai masanya kita umumkanlah untuk SOP tu. Ya, ada orang kata sebab bukan semua orang bersetuju nanti. Yeah. Kalau kita orang yang positif datang mengundi, jadi betul kita boleh buat special kemah, tapi dia bukan seorang-seorang dalam kemah. Pegawai SPR akan ada dalam kemah tersebut. Mahu tak ada, ataupun dia pakai PPE ke, kita tak tahu. Kita tunggulah pengumuman daripada KJ secara lebih detail.
Tak tahulah mengundi tu pakai PPE. Tapi pakai PPE nak celuk jari kena buka. Kena buka juga. Jadi saya pun tak baca lagi berita daripada yang dibuat oleh, yang diumum oleh KJ ni, YBKJ ni, insyaAllah. Perkara itu akan dibincang. Kita pun ada komiti untuk SOP ni. Jadi kita tunggulah. Ada soalan lain? Saya nak tanya Pau. Ha? Tanya pasal Pau hari tu. Pau dah habis. Tak ada macam kabar-kabar yang mengatakan dalam bila Pau tu nampak ada kem-kem tersendiri. Jadi komen Datuk Seri sebagai naib presiden dalam parti. Kabar angin kan. Ada Nama juga pun kabar angin. anggapan. Bila kabar angin tu dia lalu bersama angin. Angin tu dah berlalu, tak adalah kabar tu lagi. yang Jadi boleh- biarlah. Pau ni dah selesai. Ended on a high note. Semua dah selesai dah 2-3 hari dah. Jadi kabar angin tu biasa. Kalau kita dengar kabar angin sebelum tamat Pau tu macam-macam. Macam perang besar akan berlaku. Tapi kalau kita tengok akhirnya semuanya mengangkat, dan semua ya, pemimpin tertinggi parti mengangkat tangan bersama, berikrar bersama supaya tidak ada perpecahan di dalam parti ya. Jadi apa yang disebut sebelum Pau berakhir, bila penutup Pau tu kita boleh lihat bahawa semua yang dikabarkan itu seperti yang disebut adalah kabar angin semata-mata. Okey? Okay. Okay.